Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, jumpa lagi Puan Rohaya dalam sesi amali online. Kita akan pergi kepada amali yang lebih mencabar, iaitu amali bagi topik kajian morfologi malaria. Sebelum kita pergi kepada in detail, species by species, saya nak bagi sedikit gambaran menyeluruh mengenai morfologi bagi parasit malaria, iaitu dalam topik overview morfologi parasit malaria. Okey, student-student yang saya kasihi semua, sebelum kita memulakan kajian morfologi malaria ni, suka saya nak ingatkan semua bahawa amali malaria ni sangat penting. Apa-apa saja amali yang berkaitan malaria ni sangat penting. Kenapa? Sebabnya so far di dunia ni tak ada satu pun mesin ataupun alatan yang boleh baca slide malaria. Jadinya expertise, kepakaran, skill itu sepatutnya semua MLT kena ada, ya. Bila kamu dapat nanti dekat tempat kerja, dekat lapangan atau sebagainya, bila kamu dapat request for BFMP, blood film for malaria parasite, at least kamu harus boleh nyatakan dengan tepat slide itu positif ataupun negatif for malaria. Kalaupun kamu tak dapat identifikasi spesies dengan tepat. Tapi sebaik-baiknya kita nak semua MLT ni boleh kenal pasti spesies malaria dengan tepat lah. Kamu bayangkan, kalaulah sesuatu BFMP yang dihantar kepada kamu itu sebenarnya positif, tetapi kamu laporkannya sebagai negatif akibat daripada skill yang tak ada tadi. Jadi kamu report negatif, apakah consequences yang akan berlaku? Apakah akibatnya? Mungkin apa yang berlaku? Mungkin patient tak akan diberikan rawatan sebagai malaria patient. Dan apa akan berlaku? Kamu sendiri boleh fikirkan. Jadi kita tak nak perkara-perkara sebegini berlaku. Ini sangat kritikal supaya kita dapat bagi patient management yang betul kepada patient, kita dapat selamatkan nyawa orang. Jadi kita kena buat kerja kita dengan ilmu, dengan kepakaran. Jadi beletir pun dah sudah, mohlah kita belajar. Moh kita belajar kajian morfologi malaria. Pengenalan kajian morfologi parasit malaria. Di dalam topik ini, saya akan memberi sedikit gambaran awal ataupun saya akan terangkan perkara-perkara basic yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu fahami sebelum sesuatu kajian morfologi ke atas sesuatu spesies parasit malaria itu boleh kita lakukan. Di dalam topik ini, ada 4 perkara yang saya akan terangkan, iaitu yang pertama, saya akan menerangkan apakah kriteria ataupun ciri-ciri yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita lihat dan tahu sebelum kita boleh membuat kajian morfologi ke atas sesuatu spesies parasit malaria. Itu yang pertama, kriteria yang perlu dilihat. Yang kedua, saya akan memberi gambaran ataupun menunjukkan contoh gambar filem darah nipis tercelup jimsa yang kita akan gunakan untuk membuat kajian morfologi ke atas suatu spesies parasit malaria. Yang kedua. Yang ketiga, saya akan memberikan juga contoh apakah blood element yang boleh hadir di dalam sesuatu filem darah nipis. Seterusnya, saya juga akan bagi contoh-contoh artifacts ataupun ada kontaminan yang boleh hadir di dalam filem darah nipis yang boleh mengganggu kajian morfologi kita, yang boleh menyebabkan kita mungkin was-was, kita mungkin akan rasa itu adalah artifacts ataupun blood contaminant. Yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, saya akan terangkan peringkat-peringkat perkembangan bagi parasit malaria. Ada 3 peringkat semuanya. Dan saya akan bagi contoh-contoh gambar bagi setiap peringkat perkembangan itu.
Saya rasakan perkara-perkara asas ini kamu perlu tahu. Kamu perlu at least ada gambaran sebelum kamu boleh buat kajian morfologi ke atas sesuatu parasit malaria. Supaya kamu akan lebih yakin, kamu akan lebih berpengetahuan untuk kamu exclude mana yang perlu di-exclude dan kamu untuk kamu fokus mana yang kamu perlu fokus. Okay? Pendiagnosan makmal ke atas parasit malaria, biasanya kita gunakan dua jenis filem darah iaitu filem darah nipis dan juga filem darah tebal. Filem darah tebal digunakan untuk kita mengesan infeksi parasit malaria. Manakala filem darah nipis kita gunakan untuk mengenal pasti spesies. Jadinya kajian morfologi ke atas parasit malaria ini kita akan lakukan ke atas filem darah nipis di mana kita akan membuat pemeriksaan mikroskopik ke atas filem darah nipis tersebut. Dan biasanya kita perlu sehingga ke kanta 100 oil immersion punya kanta. Okey. Bila mana kita membuat pemeriksaan mikroskopik ke atas filem darah nipis yang dicelup dengan JIMSA itu, apakah perkara-perkara yang perlu kita lihat? Apakah ciri-ciri, apakah kriteria yang perlu kita lihat? Jadi terdapat dua kriteria yang perlu kita tengok, yang perlu kita fokuskan. Iaitu yang pertama, ciri parasit malaria itu sendiri. Dan yang kedua, kita juga perlu lihat ciri-ciri sel darah merah yang terinfeksi. Untuk ciri-ciri parasit malaria, terdapat pula 3 perkara. Terdapat pula 3 ciri yang perlu kita lihat. Iaitu yang pertama, dia punya nukleus. Ataupun di dalam pendiagnosan malaria, kita lebih guna istilah kromatin. Kromatin tu dalam nukleus lah. Yang kedua, kita nak tengok apakah dia punya ciri-ciri sitoplasma, cytoplasm. Dan yang ketiga, ciri-ciri pigmen. Kalau ada kehadiran pigmen, kita tengoklah ciri-ciri pigmen itu bagaimana. Itu ciri yang pertama, kriteria yang pertama, iaitu ciri parasit malaria itu sendiri. Yang kedua, kita juga perlu lihat ciri-ciri sel darah merah yang terinfeksi dengan parasit malaria tersebut. Apa maksud SDM yang terinfeksi? Adalah SDM yang ada kehadiran parasit malaria itu di dalamnya. Malaria itu duduk dalam dia, itu kita panggil SDM yang terinfeksi. Ada 2 ciri yang perlu kita lihat, iaitu perubahan saiz dan bentuk dan juga kehadiran stippling kalau ada. Jadi terdapat 5 perkara yang kita perlu fokuskan, yang mesti kita tengok sebelum kita boleh membuat sesuatu kajian morfologi ke atas parasit malaria. Terdapat 3 ciri bagi parasit malaria dan terdapat 2 ciri bagi sel darah merah yang terinfeksi. Okey, kat sini saya tekankan 2 perkara. Pigmen dan stippling. Pigmen dan stippling ni lebih kurang benda yang sama. Dia adalah bintik-bintik. Dia macam bintik-bintik lah. Tapi pigmen ni yang kita tengok pada parasit malaria. Kalau stippling, itu adalah pada SDM yang terinfeksi. Okay? Jadi kamu mesti ingat, mesti simpan dalam minda kamu, back in your mind. Ada 5 ciri yang kita nak tengok. Iaitu 3 ciri parasit malaria dan 2 ciri sel darah merah yang terinfeksi. Ini mesti kena ingat sampai bila-bila. Okey, jadi kita dah tahu untuk kita kenal ataupun kita recognize sesuatu parasit malaria itu, kita ada 2 kriteria yang kita perlu lihat, iaitu kriteria ciri-ciri parasit malaria itu sendiri dan ciri-ciri sel darah merah terinfeksi. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Ini adalah diagramatik lah, gambar. Yang warna merah ini adalah sel darah merah. Yang di dalamnya ini yang ada dot merah, ada cincin ni, yang biru ni, ini adalah parasit malaria. Okey, kita tengok dulu ciri parasit malaria. Kalau kita ingat balik ada berapa ciri? 3 kan tadi? Iaitu ciri untuk parasit malaria, dia punya nukleus ataupun kromatin, dia punya ciri cytoplasm dan ciri pigmen. Okey, untuk parasit malaria, yang kamu nampak macam batu cincin ni,
Yang kamu nampak macam batu cincin yang warna merah ini, itu adalah dia punya nukleus. Itu adalah dia punya nukleus. Tapi kita guna istilah kromatin. Selepas ni saya akan hanya guna istilah kromatin. So yang batu cincin nampak merah ini itu adalah kromatin. Kromatin dot. Untuk parasit malaria ni dia punya kromatin boleh jadi 1 ataupun lebih. Kalau lebih tu contohnya 2. Boleh jadi tak semestinya 1. Kromatin di dalam pencelupan jimsa adalah berwarna merah. Mesti warna merah. Itu ciri yang pertama yang kita nak tengok. Ciri parasit malaria yang kedua yang kita nak tengok, sitoplasm. Sitoplasm di dalam pencelupan jimsa adalah berwarna biru. Biru yang kamu nampak ring ni. Yang kamu nampak cincin ni, ini adalah sitoplasma. Ciri yang ketiga tadi apa? Pigment pigment. Pigment untuk parasit malaria, kalau dia ada, dia akan duduk dalam sitoplasm lah. Dia akan berada di atas sitoplasm ini. Tapi dalam gambar rajah ni kita tak nampak ada pigment. Itu 3 ciri bagi parasit malaria. Seterusnya kita juga kena tengok ciri-ciri SDM yang terinfeksi. SDM, apa yang ciri pertama kita nak tengok? Perubahan saiz dan bentuk. Perubahan saiz dan bentuk ni contohnya kalau saiz adakah dia enlarge, semakin membesar. Compare dengan sedaran merah yang tidak terinfeksi, yang tak ada parasit malaria dalamnya. Lepas tu mungkin ada juga berlaku perubahan bentuk. Contoh bentuk dia mungkin jadi lonjong sikit ke, dia mengecut sikit ke, itu perubahan bentuk. Dan ciri kedua untuk sedaran merah yang terinfeksi adalah kehadiran stippling, bintik-bintik. Kalau ada, dia akan adalah bintik-bintik dalam tu. Okey, ini diagramatik supaya lagi senang kita nampak. So ada 2 kriteria yang kita tengok, iaitu parasit malaria itu sendiri dan juga sedaran merah yang terinfeksi. Untuk parasit malaria, berapa perkara kita nak tengok tadi? Berapa ciri? 3 kan? Iaitu dia punya kromatin warna merah, sitoplasm yang warna biru dan pigment, kehadiran pigment kalau ada. Manakala untuk ciri SDM yang terinfeksi, kita nak tengok ciri yang pertama, perubahan saiz dan bentuk. Dan ciri yang kedua, kehadiran stippling, bintik-bintik. Kalau macam ni, nampaklah ada bintik-bintik dalam sedaran merah tu. So ini kita panggil stippling. Stippling Kalau bintik-bintik dekat parasit malaria, kita panggil pigment. Ini kena ingat. Dalam gambar rajah ni, ada satu ruang kosong kat depan vacuole. Nampak clear. Kalau nampak satu kawasan yang clear di dalam ring itu, kita namakan vacuole lah. Okay. Okey, kita dah pun tahu kriteria-kriteria yang perlu kita lihat, yang perlu kita fokuskan untuk membuat kajian morfologi ke atas parasit malaria. Jadi sekarang saya nak tunjukkan contoh gambaran filem darah nipis yang dicelup jimsa yang kita gunakan untuk buat kajian morfologi malaria ni lah. Filem darah nipis yang dicelup jimsa. Ni gambaran ni lah keseluruhannya. Ini yang kamu nampak bulat-bulat semua ni, ini adalah sel darah merah. Sel darah merah So sel darah merah ni kalau tak ada parasit malaria di dalamnya, ini kita hanya consider sebagai sel darah merah yang biasa lah. Tetapi tengok dekat arrow ni, arrow biru ni. Kalau sel darah merah tu tiba-tiba ada parasit malaria di dalamnya, sel darah merah itu kita namakan sel darah merah yang terinfeksi. Yang kita akan tengok 2 perkara tadi tu perubahan saiz dan bentuk dan juga kehadiran stippling. Jadi yang dalam ni yang kamu nampak macam cincin kat dalam sel darah merah ini adalah parasit malaria itu Nampak ini dia punya kromatin kat tengah tu dan ring dia lah sitoplasm dia. Okey. Okey, ini lagi gambaran filem darah nipis yang tercelup jimsa okey, dalam gambaran ini kita dapat lihat lagi banyak lah lagi banyak sel darah merahnya. Lepas tu kita nampak parasit malaria pun lagi banyak dia infect sel darah merah Tadi kita nampak satu je kan. Yang ni lagi banyak lah. Jadi pelbagai tengok macam ni. Tiba-tiba ada 2 dalam ni. Tiba-tiba ada yang beberapa bintik kromatin ni kan. Ni satu terlebih lah ni. Ni 1, 2 nampak macam ada 3 kan. Ada yang nampak ada 2 bintik kromatin. Macam tadi lah.
Jadi tiba-tiba ada pula benda lain kat sini ini apa ni? Macam ni sedara merah lah, kamu tahu kan sedara merah yang biasa, ni sedara merah yang terinfeksi sebab ada parasit malaria. Yang ini bukan sedara merah ini sedara putih. Nanti student akan confuse juga, jadi kita akan tengok. Saya akan terangkan selepas ini Okay, kita dah sampai kepada topik blood elements dalam filem darah nipis. So, kita nak tengok apakah blood element lain yang boleh kita jumpa dalam filem darah nipis selain daripada sedara merah Macam lah, ini sedara merah, eritrosit. Yang ni yang besar, lebih besar daripada sedara merah itu adalah sel darah putih. Sel darah putih. Sel darah putih ni dia ada pelbagai lah, dia ada 5 form kan. Kamu belajar tu. Dia ada neutrophil yang banyak loops ni, dia ada eosinophil, monocyte. Ni band form yang mature lah. Basophil, lymphocyte. Jadi kena kenal yang mana sel darah merah, yang mana sel darah putih. Sebab takut kalau macam neutrophil, eosinophil, monocyte semua ni tak ada masalah lah. Yang selalu akan confuse tu macam lymphocyte. Lymphocyte kan saiz dia lebih kurang macam SDM kan. Jadi sometimes student akan anggap ini sebagai parasit. Bukan ini bukan parasit malaria Basophil pun kadang-kadang takut jugalah. Tak kamu termistaken sebagai apa tu? Skyzone. Okay, selain daripada sel darah putih, kita juga ada platelet. Ini platelet Platelet. Platelet ni dia dot kecil yang dia pale sikit color dia kan. Compare to white blood cell. Jadi platelet pun kita takut student akan confuse sebab takut kamu ingat dia sebagai bintik kromatin ke sebagainya. Tapi kena ingat, kena bear in mind, parasit malaria tu macam mana sekalipun dia mesti duduk dalam sel darah merah. Dia mesti duduk dalam sel darah merah. Ini lymphocyte bukanlah, tengok keliling dia ni. Dia macam warna biru kan? Dia bukan. Sel darah merah dia tak warna biru macam tu lah. Okay. Okay, kita dah tengok tadi sel darah putih. So, tak nak terangkan lagi. Cukuplah sel darah putih dan juga platelet Selain daripada sel darah putih dan platelet ni juga, kita ada juga eritrosit yang tidak bukan yang biasa tu Kalau yang normal tu NC ni lah. Normocyte ni Normocyte ni yang normal tu lah. Dia kadang-kadang microcyte. Dia microcyte ni dia kecil sikit. Lepas tu mungkin juga ada yang macam ni. PB. Apa PB ni? Punctate basophila. Ni takut nanti kamu akan confuse. Kamu akan katakan dia sebagai parasit. Dia bukan Dia bukan. Ini pun bukan HJ. Whole Jolly Bodies. Bukan. Walaupun nampak bintik-bintik ni, dia bukan bintik kromatin lah. Ini CR. Covered rings. Pun bukan. Untuk kamu pastikan dia adalah parasit malaria, so dia memang dalam sel darah merah, tapi sel darah merah dalam tu dia mesti wajib ada dia punya kromatin dan wajib ada dia punya cytoplasm. Itu barulah parasit malaria. Takut yang ni pun kamu kata ada parasit malaria, yang ni pun ada parasit malaria, yang ni pun ada parasit malaria. Dia lain lain sikit kan. Ni tak ada bintik kromatin, yang ni tak ada cytoplasm, yang ini pun sama. Takut ini mistaken sebagai skyzone lah Selain daripada erythrocyte, kita juga nak tengok sikit pasal RC. Apa RC? Tengok reticular clouds. Reticular clouds. Ini lagi lah nampak seakan-akan parasit malaria tapi dia bukan sebenarnya. Macam saya cakap tadi, clue dia senang. Untuk kamu kena pasti dia parasit malaria ataupun tidak, dia mesti ada bintik kromatin, dia mesti ada cytoplasm. Dua-dua ni mesti ada di dalam sel darah merah. Macam ni tak ada lah. Cytoplasm tak ada Dan kita nampak ini pun cloud pun dia bukan macam sel darah merah yang biasa lah. Okay, harap dapat. Kalau jumpa benda-benda macam ni boleh exclude lah. Ini bukan parasit malaria yang kita perlu fokuskan. Okay. Jadi kita dah tengok blood elements. Blood elements yang mungkin ada iaitu ada white blood cell, sel darah putih, ada platelets, ada sel darah merah, RBC yang lain-lain
Itu blood element. Seterusnya ada juga artifacts dan contaminants. Ini perkara-perkara lain lah, perkara artifak ataupun contaminants ni macam kotoran-kotoran yang boleh mengganggu kita punya pemeriksaan mikroskopik. Tadilah ini clouds, chromatoid debris, contoh-contohnya. Ini apa? Isolated groups of eosinophilic granules. Ni tadi. Selain daripada blood element tu, kita ada bacteremia. Bacteremia ni apa? Bakteria pula ada dalam tu Ni contoh-contoh bakteria lah. Nampak macam ada chromatin dot, macam ada cytoplasm kan, tapi dia bukan. Ini macam apa tu? Root bakteria Ini pun sama. Ini pun sama, bukan Ini bukan parasit malaria, tapi dia seakan-akan lah. Selain daripada bakteria, kita ada spores. Spore daripada apa-apalah, daripada bunga ke sebagainya spore. Ini rupa-rupa spore yang mungkin hadir. Ini vegetable cells, hyphae, spore dalam fungus fungi. Dan lain-lain lah. Dust particles, kalau kita buat smear tu tak bersih, mungkin ada dust Giemsa stain crystal, ni nampak. Dan lain-lain lah. Ini semua adalah artifacts dan contaminants yang boleh hadir dalam filem darah nipis. Jadi, benda-benda ni kita kena tahu. Adakah dia artifacts, adakah dia parasit malaria. Supaya kita dapat kena pasti. Supaya kita tahulah apa yang kita nak exclude Jadi kalau ingat, clue dia senang je lah. Parasit malaria tu dia mesti duduk dalam sel darah merah, satu perkara. Lepas tu yang keduanya, dia mesti ada kromatin yang warna merah dan cytoplasm yang warna biru. Perkara-perkara tu kita kena sentiasa pegang. Okay, kita dah sampai ke peringkat terakhir lah. Perkara terakhir yang kita nak tengok dalam topik hari ni, iaitu kita nak tengok peringkat perkembangan parasit malaria dalam darah secara generalnya. Jadi ada 3 peringkat perkembangan yang boleh kita jumpa, iaitu peringkat trophozoite, peringkat schizoid dan juga peringkat gametocyte, gametosit. Untuk ketiga-tiga peringkat ni, kalau kita nak in detail lagi, kita bolehlah further dividekan Macam trophozoite, dia ada trophozoite muda, early trophozoite. Ada juga peringkat trophozoite matang, late trophozoite. Schizoid pun sama, dia ada early schizoid, schizoid yang pramatang, schizoid muda, schizoid awal dan juga mature schizoid, schizoid matang. Gametocyte pula, kalau kita nak differentiatekan lagi, dia ada male gamete dan female gamete. Kalau female gamete, kita panggil macrogametocyte. Kalau male gamete, gamete jantan, kita panggil microgametocyte. Seperti biasa, nak ingat senang je. Kalau dalam parasite ni, biasanya yang besar tu adalah female. Macro, besar, female lah, female gamete. Mic kecil kan? Jadi microgametocyte, male, jantan lah. Okay. Okey, peringkat parasit malaria dalam darah tadi, yang ada 3 peringkat tadi, kita nak tengok. Okey. Peringkat dia untuk parasit malaria ni dia sentiasa berubah-ubah. Sentiasa berubah-ubah peringkat daripada trophozoite ke schizoid ke gametocyte. Jadi kita boleh jumpa pelbagai bentuk, pelbagai rupa dalam filem darah itu. Biasa ring form ini adalah peringkat trophozoite muda lah, trophozoite muda. Kamu akan dapat lihat satu kromatin ataupun 2 ataupun lebih lah. Dan juga ring, cincin, cytoplasm yang warna biru. Ini biasa peringkat early trophozoite, ring form lah. Biasanya pada waktu ini jarang terdapat kehadiran pigmen lah, belum ada pigmen Untuk peringkat seterusnya, peringkat late trophozoite, trophozoite yang lebih tua, dah jadi trophozoite matang. Dia biasanya bintik kromatin dia lebih besar, cytoplasm pun lebih besar dan dah berubah pelbagai bentuk dah. Sometimes bukan lagi bentuk ring. So biasanya waktu ini ada kehadiran pigmen lah. Boleh ada kehadiran pigmen. Itu peringkat trophozoite yang lebih
lebih tua Ini adalah peringkat trophozoite yang early, yang awal-awal, trophozoite muda. Lepas tu untuk skyzone ni dia punya saiz, biasanya saiz parasit tu dah besar, dah hampir memenuhi sel darah merah. Hampir memenuhi sel darah merah, biasanya lebih 2/3 ataupun dia dah saiz 3/4. Pada waktu peringkat skyzone, kita akan dapat lihat kromatin itu dah jadi banyak. Dia dah pecah, daripada satu ni dia pecah jadi banyak. Kalau peringkat early tu dia mungkin ada 2 ke 3, 4, 5 tu early lah. Bergantung pada spesies juga. Bilangan kromatin ini yang kita panggil merozoite pada peringkat skyzone, dia bergantung kepada spesies. Ada spesies yang ada sikit sahaja, 6 hingga 12. Ada spesies yang ada banyak, 8 hingga 32 contohnya lah. So pada peringkat skyzone, early-nya dia bilangan merozoite ni sikit lah. Dan dia punya pigment itu agak berserak. Tapi pada peringkat yang agak late, dia dah bilangan merozoite tu dah jadi banyak. Lepas tu pigment dia lebih prominent dan dia akan terkumpul. Okay, saiz dia lagi besar lah. Itu peringkat skyzone. Dan last sekali, peringkat gametosite pun biasanya dia mesti saiz parasit itu dah besar, hampir memenuhi sel darah merah. Biasanya 3/4 saiz sel darah merah ataupun lebih daripada 2/3. Di sini kita akan dapat lihat pada peringkat gametosite, dia punya bintik kromatin akan jadi lagi besar. Pigmentnya pun banyak. Pigment banyak sama terserak ataupun terkumpul, itu bergantung kepada jenisnya lah. Adakah dia microgametosite ataupun macrogametosite. Warna pun biasa agak lagi gelap lah. Okay, ini hanyalah skema morfologi. Tapi untuk in real situation, pelbagai rupa bentuk kita boleh tengok. Pelbagai rupa bentuk kita boleh jumpa. Jadi itu kita kena tengok spesies by spesies, baru kita dapat identify. Ini yang saya bagi hari ini hanyalah umum sahaja. Okay, kita tengok lagi peringkat perkembangan parasit malaria dalam darah. 3 peringkat itu, trophozoite, skyzone dan juga gametosite. Dalam slide ni saya letakkan ada FDN dan juga FDT. Tak apa, kita boleh abaikan dulu FDT itu, kita tengok FDN sahaja. Macam dalam gambar ini, trophozoite, FDN. Dia ada pelbagai rupa bentuk. Bergantung kepada spesies lah. Tengok sel darah merah pun ada yang tak ada perubahan. Ada yang enlarge. Macam ni dia enlarge lah. Ini pun besar enlarge. Ada juga perubahan bentuk. Jadi pelbagai spesies tu biasanya dia ada ciri-ciri karakteristik yang kita boleh kenal dia spesies apa. Kecuali pada peringkat trophozoite muda ni agak susah lah sebab dia ring yang biasa saja. Pada peringkat yang lebih sedikit late, dia punya trophozoite tu dah late, kita boleh kenal dia spesies apa. Ini gambaran untuk peringkat trophozoite. Untuk peringkat skyzone pun sama. Di lain spesies dia ada perbezaan-perbezaannya. Okey. Macam ni sel darah merah tidak membesar. Macam ni sel darah merah membesar kan? Membesar. Ini macam nampak sedikit lonjong kan? Untuk skyzone pun pada peringkat early dan late kita boleh tengoklah ada perbezaan. Pada peringkat early dia punya bintik kromatin tu dia tak banyak lah. Ini macam ni ada 2 bintik je. Kita panggil merozoite pada peringkat skyzone. Kromatin tu kita panggil merozoite. Ini pun ada 2 bintik. Jadi dia dah peringkat early lah. Peringkat early. Saiz dia pun kecil sikit Kalau dia dah peringkat late, dia dah makin banyak lah dia punya merozoite tu kromatin tu. Dan saiz dia pun lagi besar lah. Dah hampir memenuhi sel darah merah. Ni lagi banyak kan. Pasal ada pigment Pada peringkat skyzone ni memang ada pigment lah biasanya pigment dah ada. Lain spesies, lain. Nanti nak tengok skyzone pun kita kena tengok kriteria-kriteria yang kita perlu tengok lah bagi setiap spesies Untuk peringkat gametosite pun sama. Lain spesies lain. Macam ni tiba-tiba dia ada bentuk kan. Dia ada bentuk macam pisang. Ni spesies apa? Spesies lain lah. Ini macam bulat biasa je. Ini bulat tapi sel darah merah dia membesar.
Ini pun membesar. So, pada peringkat gametosit pun kita ada ciri-ciri tertentu yang perlu kita kenal pastilah. Cuma kena ingat pada peringkat gametosit ni dia dah besar lah. Macam ni hampir memenuhi sedara merah. Kromatin ni pun besar. Kromatin besar, sitoplasma pun penuh. Pigment penuh. Pigment pun banyak. Okay. Cumanya nanti, later kita akan tengok in detail, species by species. Okay, ini saya tunjukkan lagi gambaran yang kita boleh tengok lah bagi setiap peringkat tu bagi beberapa spesies, ada 4 spesies. Okay, ni normal RBC macam ni, so boleh compare lah. Yang ni macam tak ada perubahan saiz lah. Plasmodium falciparum. Plasmodium vivax dia dah besar, dia membesar, sedara merah dia membesar compare dengan normal RBC. Ovale pun sama membesar. Malaria dia tak ada perubahan lah, dia sama je. Jadi setiap spesies tu dia ada ciri-ciri tertentu lah untuk kita kenal pasti. Dekat trophozoid, rupa dia lain. Stippling pun lain. Dekat schizoid, bilangan merozoid dan sebagainya. Gametosit, bentuk dan sebagainya. Okay, nanti kita akan tengok species by species. Ini pun sama, contoh gambar. Ini lagi kita divide pula. Trophozoid ada yang young, ada yang old. Schizoid, immature, mature. Gametosit ada yang female gamete, male gamete, by species. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae dan juga Plasmodium ovale. Ini kita boleh tengok lah, memang ada perbezaan. Perbezaan-perbezaan ni lah yang kita gunakan untuk identify spesies nanti. Okay, ini pun sama, human malaria. So far kita dah ada identify berapa? 5 spesies tambah yang baru. Plasmodium knowlesi. Knowlesi. Kat Malaysia ada banyak kan kes knowlesi ni. Jadi ini dia punya peringkat ring, trophozoid, schizoid, gametosit lah. Penerangan. Tak apa, ini kita akan tengok in detail species by species kemudian. Hanya gambaran lah. Sebenarnya setiap spesies ni ada perbezaan. Itu yang kamu kena tahu dahululah. Kita sampai kepada rumusan. Rumusan untuk apa yang kita dah tengok sepanjang sesi ini. Jadi untuk kita membuat kajian morfologi ke atas parasit malaria, kita akan menggunakan filem darah nipis yang dicelup dengan GINSA. Itu adalah tools yang kita gunakan. Seterusnya, kita juga dah ketahui ada 3 ciri parasit malaria yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita fokuskan, iaitu ciri kromatin, ciri cytoplasm dan juga ciri pigment. Seterusnya, kita juga dah terangkan ada 2 ciri sedara merah terinfeksi yang perlu juga kita perhatikan, iaitu perubahan saiz dan bentuk dan kehadiran stippling. Dan kamu juga dah mengetahui ada 3 peringkat perkembangan parasit malaria yang boleh kita temui dalam sesuatu filem darah nipis, iaitu peringkat trophozoid, schizoid dan gametosit. Jadi ini adalah perkara-perkara yang telah kita bincangkan dalam topik ini. Selain daripada itu, kita juga dah bincangkan sedikit tentang ada 9 elemen, artifacts and contaminants yang mungkin mengganggu di dalam kita punya kajian morfologi. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.